bisa pelan-pelan. Ini si beruang. Dia punya muka macam beruang sudah. Ini muka beruang. Apa macam beruang? Oke. Tidak. Oke. Woi, ini semendak, tengok lo semendak. Apa perasaan tidur di buah kulung semalam? Hah? Jawab dulu, Bah. Beruang. Apa perasaan kau tidur di buah kulung semalam? Hah? Mika? Tengok dulu, Bah. Ya, kenapa kau pun comel loh? Oke, apa perasaan? Penat sama lapar lah. Penat sama lapar. Dan semalam sejuk lah. Sejuk? Apa macam sejuk dia? Bikin bergagar? Ya, di rumah si Cipilin. Sampai juga habis pun sakit. Juga habis sakit? Aina. Yang penting kamu mau sampai sudah. Juga ada buat makanan untuk kamu. Assalamualaikum dan salam derga hayukuleku, kota yang mempunyai kenangan manis seperti dulu, kini dan selamanya. Anda bersama saya Hakim Syed Nasir dalam satu video yang baru. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam satu video yang baru. Tak anda semua, tak kira di mana saja anda berada. Tuan-tuan yang berpuan yang berkata Allah SWT, cuba anda bayangkan tuan-tuan, anda menghantar anak-anak anda ke sekolah menaiki motosikal, kereta, van, bas sekolah, LRT dan sebagainya. Tak kira di mana saja. Namun bila anda tonton video sebentar tadi tu, cuba anda bayangkan tuan-tuan, mereka yang ni murid-murid sekolah daripada umur 9 tahun hingga ke 12 tahun, tak silap saya yang ditontonkan sebentar tadi, bagaimana mereka pergi sekolah di Sabah tu tuan-tuan. Ini yang saya petikkan cerita ni daripada sumber Facebook, daripada saudari Monik Fernandez, tak silap kita. Dia macam ni, ceritanya begini. Bila saya baca ni statement ni, memang agak sedih ada, kecewa ada. Yang dikatakan jalan dia bukan macam dalam yang kita yang anda lihat di luar sekarang ni. Jalan yang di kawasan tu memang agak berlumpur dan sukar untuk dilalui untuk menuju ke sekolah. Dan mereka terpaksa berjalan ke sekolah itu, memakan masa 6 jam untuk pergi ke sana. 6 jam, baik. Weh, aku pun tak boleh nak membayangkan. Walaupun dia ada kereta highlight sekalipun, memang waktu hujan memang sukar untuk melalui kawasan itu juga. Tapi apapun, saya akan baca ini daripada sumber, daripada I Love Borneo untuk anda semua. Kita nanti, bila saya baca, nanti saya akan beri kepandangan lah untuk anda semua. Tak kira di mana saja anda berada. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube saya, Hakim Syed Nasir, untuk banyak lagi kota-kota beri. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, saya akan bacakan perkara ini daripada sumber ilovebonyo.my, tuan-tuan. Yang ini adalah cerita dia yang saya akan baca sebentar nanti untuk anda semua. Kita akan baca dengan berduduk dengan teliti. Ini mungkin saya akan cakap slow, mungkin dia orang tak faham lah. Mereka terlalu kecil untuk menanggung kesusahan seperti ini. Murid terpaksa meredah jalan berlumpur 6 jam nak ke sekolah di Sabah. 4 pelajar terpaksa mengharungi lumpur dan berjalan kaki untuk sampai ke sekolah mereka di Kota Marudu, Sabah. Itu adalah antara pengalaman yang ditunjukkan dalam 2 klip video yang dimuat naik oleh pengguna Facebook bernama Monik Fernandez, aku tak silap nama. Beliau didakwa seorang guru yang melakukan situasi yang dialami oleh kanak-kanak tersebut. Mereka membawa barang dalam plastik untuk mengelakkan kotor. Dalam video yang berdurasi 38 saat dan 23 saat itu, kelihatan pelajar-pelajar yang menghadapi pelbagai rintangan dalam perjalanan mereka. Mereka masih kecil tapi perlu menghadapi kesukaran begini. Pada mula, mereka naik kereta penuh kanan hal airway ataupun ham sekolah. Tetapi mereka itu rosak di tengah-tengah jalan. Kemudian mereka terus berjalan sehingga ke pondok dan bermalam di sana. Nasib baik ada orang dewasa menemani mereka, kata hantar tersebut. Menurut pengguna Facebook itu, pada keesokan harinya mereka meneruskan perjalanan di bawah hujan lebat dan berjalan yang lumpur. Subhanallah. Saya berasa sedih dan terharu melihat mereka sanggup berjalan jauh untuk balik ke sekolah. Semoga pelajar-pelajar ini mendapat berkat dan kekal bersemangat untuk belajar dan rajin datang ke sekolah, tambahnya. Ini adalah
Kelatan Akbar, kelatan Kak Akbar ni daripada air buntu tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah SWT, apabila saya baca kelatan berita ni tuan-tuan, dia berlaku di satu sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan Megandai di Kota Merdu, Sabah juga. Tapi perjalanan dia memakan masa 6 jam dan jarak dia 70 km daripada kawasan rumah dia menuju ke sekolah tu. Bila saya tengok Kelatan Akbar ni, sedih betul. Ingatkan cerita ni hampir serupa dekat Keluang Johor tu, menaiki jalan berlumpur untuk menuju ke sekolah, yang mungkin anda ada perasan sebelum ni tuan-tuan. Tetapi rupanya dekat sana pun ada juga jalan yang berlumpur untuk mereka nak menuju ke sekolah. Kita ni dah tahun berapa dah? Dah tahun 2024 dah. Masih lagi ada orang yang berjalan berlumpur untuk pergi sekolah. Astaghfirullahalazim. Saya pun bila saya baca ni, tak boleh nak menggambarkan lah kesukaran mereka nak pergi ke sekolah, walaupun mukanya agak senyum, tapi hati dia tengah sakit, bye. Tengah sakit. Terkenal apabila saya tengok budak-budak ni pergi sekolah dengan keadaan yang berlumpur. Masya Allah, ya Allah, astagfirullah. Saya cakap memang tak boleh brain bila saya tengok benda ni. Bila saya tengok situasi begini, saya rasa macam pilu dengan suasana mereka berjalan menuju ke sekolah dengan keadaan berlumpur. Mereka terpaksa bawa pakaian di sarung dengan beg plastik tersebut dengan keadaan berlumpur. Kau bayangkan di kawasan anda sekarang ni berjalan tak, kadang-kadang memang kita nampak rosak. Anda beruntung dekat sini, anda duduk dekat mana dalam negara yang duduk di kawasan bandar, anda boleh pergi naiki motosikal, kereta, motor atau sekalipun untuk menuju ke sekolah tanpa halangan, walaupun keadaan jam sekalipun. Tapi bila saya tengok dengan keadaan situasi gini, memang tak boleh nak berikan pandangan lebih-lebih, nanti takut diorang rasa. Tapi apa pun saya terpaksa cakap tu terang. Benda ni bukan main-main benda ni. Sebab bila saya baca kelatan baca ni dan lihat situasi tersebut dalam gambar tersebut ni, kan tuan-tuan tengok sekarang ni, saya pun marah dengan kenapa benda ni boleh terjadi. Di mana pihak tertentu untuk melihat situasi tersebut. Sedangkan bila saya terkenalkan benda ni, saya dah 2 kali berjalan ke Sabah. Baru-baru ni saya pergi dekat kota dekat Ranau tuan-tuan. Ya Allah, itu aku. Bila saya bayangkan masih ada lagi jalan yang betar, masih ada. Tapi jalan berubah, jalan rosak, ada yang jalannya dah macam kena bom atom sekalipun. Tapi itulah, saya pun sendiri pun minta maaf lah. Andai kata benda ni kalau ada orang terasa, tolonglah tinggalkan tinggalkan saya dan unsubscribe lah video saya YouTube saya yang tak sebab apa. Sebab memang betul kadang-kadang kita pergi kat Sabah, orang akan menceritakan pengalaman mereka. Memang saya rasa pilu benda ni. Yalah, budak-budak ni nak pergi sekolah dengan keadaan berlumpur, keadaan yang aku sendiri pun tak boleh nak menggambarkan tengok suasana mereka pergi jalan dekat sana. Dia nak pergi dekat sekolah Sekolah Kebangsaan Megandai tu dekat Kota Merdu. Engkau bayangkan, mereka bukannya pergi dalam 10-20 minit, 6 jam berlalu. Lepas tu jalan tu yang saya cakap pada awal tadi, jauh sekolahnya dengan keadaan berlumpur. Dia bukan naik kereta biasa, naik kereta mungkin kemungkinan naik kereta Hilux saya pun. Sebab tu saya cakap memang bila saya tengok, memang saya macam itulah tengok ingatkan dekat sini ada yang susah, rupanya dekat sana lagi susah dengan keadaan tersebut. Sebab tu kita mesti kena ada cari jalan dah dengan apa tersebut supaya tidak akan terjadilah.
budak-budak ni kalau saya tengok ni macam adik-beradik saya lah. Minum sekejap. Minum air kopi ni. Sambil saya tengok renung-renung mereka ni. Sebab saya rasa pilu dengan keadaan macam tu. Saya pun sendiri pun memang agak adalah, saya tak boleh nak cakap apa pun. Sebab saya memang tengok video gambar ni tak dapat nak menggambarkan dengan situasi tersebut. Mereka pergi balik 6 jam. Ada kali dia tidur kat pondok, dia tak sampai ke rumah untuk belajar dengan beralaskan lampu minyak tanah pun. Ingatkan dekat negeri yang tertentu yang ada yang susah, rupanya ada juga yang lagi susah yang kita tak tahu benda ni. Astaghfirullahalazim. Mereka tidur dengan keadaan apa ni, yang pondok buruk untuk pergi balik ke sekolah. Walaupun cuti pun dia tersanggup meredah untuk pergi ke sana untuk adakan kurikulum. Saya pun yelah, kau bayangkan macam mana keadaan sekolah tu. Memang aku tak boleh nak cakap benda ni. Memang saya agak tak boleh nak gambar. Contohlah, dia sekolah petang pukul 1 sampai pukul 6 petang, 6.30 lah, 6.30 katakan. Tapi dia balik pukul 12.30 malam baik, sampai ke rumah dia dekat Kota Marudu. Dengan keadaan lumpur, keadaan cuaca ni mungkin hujan lebat waktu tu. Tahu kau bayang ke macam mana keadaan macam tu? Cuba cerita ke? Cuba cakap betul tidak saya nak sampaikan? Yelah, bila benda tu 6 jam pergi, 6 jam balik. Waktu tengah malam tak silap aku nanti. Bayangkan dia orang nak sekolah pun, nak buat kerja sekolah pun, nak makan pun. Aku macam mana aku terfikir. Itulah sebab apa kerajaan kena buka mata, tengok mana-mana jalan rosak, mana jalan berlumpur, tolong baiki, buat tambahkan apa tu dana sekalipun. Sebab saya sedih, budak-budak umur nak 9-12 tahun pergi sekolah berjalan kaki. Aku rasa terhina. Benda ni. Cuba bayangkan kalau menteri tu jalan ke situ, memang dia takkan pudi pun. Kecewa sangat. Memang hati saya memang kecewa dengan situasi apa yang tengok ni, yang budak-budak umur 9 hingga ke 12 tahun pergi ke sekolah dengan keadaan berlumpur jalan je. Lepas tu berlecak nak pergi sekolah, nak belajar pun macam rasa rimas. Astaghfirullahalazim. Saya tak boleh nak kata lah, tuan-tuan. Sebab tu saya cakap ni, mungkin seluruh negara takkan tonton video saya yang tak sebab apa. Saya sendiri pun tahu, faham benda ni memang agak agak macam itulah, tak boleh gambarkan. Saya cakap, mana pergi mereka ni yang bertanggungjawab terhadap situasi ni? Mana menti-menti, mana esko-esko, mana wakil rakyat yang turun padang? Saya rasa mereka kata mereka tak nampak. Yang mereka nampak datang kat sini masa nak dekat pilihan raya. Itu bukan budaya kita. Budaya kita turun padang, ada masalah saya pun selesaikan dengan cara baik. Bukan macam ni kalau datang masa pilihan raya, lepas tu bila dah menang kalah terus cabut macam tu. Salah. Bukan budaya saya kalau dicalonkan untuk jadi sebuah menteri, macam seorang ahli parlimen ke wakil rakyat ke, macam tu. Bukan macam tu. Saya nak harap satu hari nanti jalan tu jadi jalan tar yang boleh lalu kenderaan saya pun. Saya tak boleh nak gambarkan bila kita tengok kita hidup zaman mana ni tu benda ni. Tapi apapun, saya berharap situasi ni tak akan berulang lagi lah. Sebab kita tahu kadang-kadang kita kat sini senang naik motor, naik kereta pergi ke sekolah. Tapi kawan-kawan kita yang pergi dekat sekolah naik jalan kaki tu dengan keadaan lumpur, kadang-kadang kita ni macam rasa terhina. Benda tu memang kita tengok memang rasa macam benda ni kalau
macam ni, alang-alang nampaknya kita kembali macam kembali ke zaman dulu kala lah agaknya. Akhir sekali, saya minta pada semua wakil rakyat, terutama ketua menteri, pemimpin Exco ke yang dekat Sabah tu, ataupun menteri-menteri kat Sabah tu, tolonglah turun pandang dekat apa ni satu sekolah ni dekat apa ni satu jalan ni dekat satu kawasan yang dekat Menggadai ni, supaya benda ni takkan berulang lagi. Weh, malu lah sebab jalan-jalan dekat lain semua tempat dah elok walaupun dah ada rosak, tapi jalan berlumpur ni memang aku rasa malu. Bukan malu nak lalu, tapi malu lah. Banyak budak-budak sekolah nak pergi ke satu tempat tu untuk belajar tu, jangan kat dalam lumpur, jangan kat dalam berlecak sekalipun, memang aku rasa terhina. Yelah, kau bayangkan orang lain bekerja sebagai penjawat awam, pakai smart-smart, tak nak kotor-kotor, dia bekerja kat dalam pejabat, dia nak selesa. Tapi mereka ada fikir tak kalau mereka tengok budak-budak ni belajar apa ni sekolah kat dalam lumpur? Kemungkinan tak adalah fikir. Saya berharap lah agar pihak tersebut buka mata lah. Sebab kita rasa kecewa, rasa terhina lah. Andailah kata saya ni sebagai wakil rakyat, saya first kali kalau saya menang ke apa, kalau saya dilantik sebagai Menteri Kerja Raya Sabah tu, first saya tengok jalan yang berlumpur benda tu. Saya cakap, kalau saya jadi Menteri Kerja Raya Sabah, first kali saya cakap apa yang saya cakap tadi ialah saya tengok jalan-jalan ada rosak ke yang berlumpur, tambahkan peruntukan. Saya tak nak budak-budak pergi sekolah tak ada macam ni keadaan macam ni. Saya tak nak tengok orang yang pergi sekolah dengan keadaan yang kotor-kotor macam ni. Ini hidup zaman mana ni tuan-tuan? Ini bukan zaman 1960-an, ni zaman kita ni masih ada lagi benda tu. Saya haraplah benda ni dapat diselesaikan oleh pihak berwajib, terutamanya pihak-pihak yang wakil rakyat ni tengok keadaan benda ni. Saya ingatkan benda ni selalunya kita dengar cerita dekat Keluang, Johor, berlaku situasi budak-budak sekolah berjalan kaki ke sekolah dalam keadaan berlumpur. Jalan ni berlumpur. Rupanya benda ni terjadi dekat Kota Marudu. Saya minta maaf andai kata saya terkasar bahasa dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Saya minta maaf andai kata video saya ni tak kurang menarik untuk hari ini. Tetapi saya nak sampaikan benda ni adalah untuk beri iktibar pada diri saya, supaya saya tak nak lagi tengok budak-budak pergi sekolah dengan keadaan macam ni. Pasal apa saya rasa terhina? Sebab gila, orang lain sekolah pergi naik motor, naik kereta, naik LRT atau naik bas untuk pergi ke sekolah. Tapi mereka berjalan kaki ke sekolah dengan keadaan belecak. Saya rasa macam malu tengok macam tu. Oleh sebab itu saya minta ampun, minta maaf kalau ada tersilap dari segi teknikal ke apa sekalipun, dan kita akan jumpa lagi daripada next video lah. Jangan lupa, siapa yang nak bagi super tank dekat video saya ni, anda boleh tekan butang super tank, tak kira berapa saja anda berapa saja nak bagi supaya saya buat video yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng notification dan butang like untuk banyak lagi konten terbaik. Dan saya tak ada nak cakap apa sekalipun. Kita berharap isu ni dapat diselesaikan dengan jaya ni. Oleh sebab itu, sila barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi. Dan salam dirgahayu alaikum. Muafakat itu berkat. Allah berkati negeri Johor Darul Ta'zim dan seluruh negara Malaysia khususnya. Bye bye.